Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Yusuf selaku Nazir Masjid Sirajuddin Al-Anwar, yang berbahagia Imam Isyam, Imam 1 Masjid Sirajuddin, yang dirahmati lagi dikasihi seluruh jawatan kuasa masjid, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi taufik dan hidayah kepada kita. Benda yang utama dalam kehidupan kita selain daripada nikmat Islam dan juga nikmat iman adalah nikmat hidayah dan taufik, yang mana kadang-kadang hidayah datang tetapi kekuatan taufik tu tak ada. Kekuatan taufik tu memberi jalan, memberi usaha, daya dan upaya kepada kita untuk kita melakukan apa yang kita nampak hidayah tersebut, di mana taufik ni terdiri daripada dua komponen, dua benda yang mana yang sama-sama kita fahami, sama-sama kita hayati, supaya apa? Supaya dalam penghidupan kita kena ambil dua-dua ni. Dua komponen taufik. Hidayah tu seolah-olah kita dah biasa dengar apa maksud hidayah, yang mana hidayah dalam bahasa yang mudah yang kita boleh katakan sebagai petunjuk, sebagai jalan, sebagai kita nampak benda tu seolah-olah ada manfaat kita, sama ada manfaat semasa di dunia maupun manfaat semasa di akhirat. Contoh bila mana kita berada di rumah, bila mana kita nak tidur dalam keadaan biasa ataupun kita nak berwuduk dan tidur, kita nampak hidayah tu. Kita nampak hidayah yang mana bila mana kita berwuduk sebelum tidur, wuduk tidurlah, bukan wuduk untuk solat, sebab dia ada beza kat situ. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang bahawa bila mana kita berwuduk untuk tidur, tiba-tiba nak sentuh isteri pun kita lari. Sebab apa? Sebab takut batal. Kena ada bezalah antara wuduk untuk kita tidur dan juga wuduk untuk kita solat. Jangan kita mengabaikan sesuatu benda yang kadang-kadang benda yang orang kata ada manfaat untuk kita bersama-sama dengan isteri kita, walaupun kita nak tidur tetapi kita nak jaga wuduk tersebut. Padahal wuduk tersebut adalah tanda untuk kita ambil wuduk untuk kita tidur. Dan selepas tu tak kisahlah batal ataupun tak batal, berbanding dengan wuduk yang kita ambil untuk kita menunaikan solat. Jadi kita tahu bahawa kalau kita ambil wuduk, kita tidur, insya-Allah segala amalan-amalan kita, tingkah laku kita sepanjang proses kita tidur tu dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu bila mana kita tidur dalam keadaan biasa, sudah pastilah tidak ada apa-apa ganjaran melainkan tidur semata-mata. Hidayah tu kita dah nampak dah manfaat dia, nampak kebaikan dia dan lain-lain, yang mana seolah-olahnya kita nak buat benda tu. Namun begitu kita tidak ada kekuatan untuk melangkah ke tempat wuduk, tandas kita dan sebagainya sebelum kita melangkah ke bilik tidur kita. Yang melangkah, yang mengambil wuduk tu kita namakan dia sebagai taufik. Sama juga dengan kehidupan kita pagi tadi lah. Sama ada kita nak bangun ataupun nak teruskan tidur. Sama ada kita nak bangun ataupun nak teruskan tidur, kita nampak ganjaran pahala solat berjemaah isyak separuh malam dan solat subuh separuh malam lagi. Seolah-olah kita
beribadat sepanjang malam. Kita nampak dah benda tu. Namun begitu untuk tarik selimut kita keluar daripada selimut kita tu agak sukar, iaitu taufik. Taufik yang saya maksudkan tadi tu ada dua, yang mana taufik untuk kita melakukan kebaikan dan juga taufik untuk kita menghindarkan, lari daripada kejahatan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita yang mana kita rasa mudah untuk melakukan kebaikan, yang mana kita sentiasa mendapat taufik kebaikan. Kadang-kadang kita rasa senang nak melakukan kejahatan. Yang tu sebaliknya lah pula. Sepatutnya kita mendapat apa orang kata input-input ataupun kemudahan-kemudahan untuk kita melakukan taufik, menghindarkan diri kita daripada melakukan kejahatan. Banyaklah contoh-contoh yang kita boleh katakan, yang kita alami sepanjang kehidupan kita. Seolah-olahnya kadang-kadang kita bangun subuh tu senang untuk kita melangkah nak buat benda-benda sampailah ke masjid. Kadang-kadang suatu keadaan, suatu ketika bila mana bangun untuk melangkah kita ke masjid tu berbagai halangan dan sebagainya, namun begitu taufik kita masih lagi kuat, kita masih lagi mampu sampai ke masjid. Dan dalam satu kisah yang lain ataupun dalam contoh yang lain, di mana kita nak melakukan kejahatan tu senang bagi kita, jalan terbuka luas, kawan-kawan kita sentiasa menghubungi kita, sentiasa membantu kita untuk melakukan kejahatan, iaitu taufik yang sepatutnya tak berlaku pada kita lah. Cuma taufik yang kita nak, kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan kejahatan. Contohnya kita rasa nak pergi dekat karaoke ke, contohlah kat karaoke. Kita tak nak bagilah contoh-contoh yang heavy lah. Sebab apa? Sebab saya yakin dan percaya ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang berada dalam masjid ni bukan orang yang jenis macam itulah. Jadi saya bagi contoh-contoh yang ringan untuk kita faham sahaja. Yang mana kadang-kadang kita nak pergi karaoke, pusat karaoke kita, tiba-tiba masa nak pergi tu anak kita panggil nak minta tolong, contohnya. Tayar kereta kita pancit, contohnya. Kereta kita parking di perumahan, diblok oleh kenderaan lain. Iaitu salah satu contoh-contoh taufik yang Allah SWT kurniakan kepada kita untuk menghalang kita melakukan kejahatan. Jadi pada kuliah subuh kita pada pagi ini, insya-Allah saya cuba kongsi, saya cuba olahkan sikit sebanyak benda-benda yang senantiasa bermain di dalam fikiran kita, yang mana lebih kepada bagaimana kita nak menghapuskan dosa kita, dan juga kita nak cari petunjuk, cari petanda yang mana amalan-amalan kita untuk kita hapuskan dosa ni dah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tak. Sebab apa? Sebab kita, sabda Nabi SAW yang membawa maksud setiap anak Adam melakukan dosa. Sebaik-baik di kalangan mereka adalah mereka yang bertaubat. Dosa confirm setiap anak Adam ni melakukan dosa. Malahan satu hadis yang kita biasa dengar yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang mana bila mana kita rasa kita tak berdosa, itulah dosa. Kita rasa kita ni tak ada dosa, kita rasa kita ni tak berdosa, itulah dosa. Jadi yang keduanya kita nak bincang pada malam ini, nak kongsi pada malam ini, bukan sekadar kongsi, tapi saya yakin dan percaya ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu dah benda ni. Cuma kita nak ulang kaji, kita nak refresh balik, supaya apa? Supaya hidup kita ni, amalan kita ni, iman kita ni senantiasa turun dan juga senantiasa naik. Jadi kita nak naikkan iman kita, kita nak naikkan apa yang kita dah tahu, supaya apa? Supaya dengan peringatan tersebut insya-Allah
mendorong kita untuk mendapat ataupun untuk mengumpul sebanyak mungkin taufik-taufik yang ada dalam tubuh badan kita untuk menggerakkan kita selari dengan apa yang dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kadang-kadang tak selari. Tak, hidayah dengan taufik tu tak selari. Hidayah dah ada tapi kekuatan tak ada. Nafsu pula ditambah dengan berlawanan. Jadi kita nak tiga-tiga ni. Hidayah ada, selari dengan nafsu kita dah dididik, dah dijinakkan untuk apa? Untuk mengikut perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam yang seterusnya tadi berdasarkan kepada hadis. Yang kedua, kita nak bertindak, kita nak bincang pada kuliah subuh kita ni atas dasarnya dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang hujung tu, saya tak ingat penuh, saya ingat yang hujung je. Sebab saya pun bukanlah kategori ustaz-ustaz yang hebat-hebat tu. Saya pun sekadar nak berkongsi apa yang ada, sikit sebanyak mengambil ruang untuk sama-sama kita manfaatkan subuh kita ni. Sebab apa? Sebab semalam imam kita dah ada sebut majlis ilmu ni suatu majlis yang mana doa dia makbul. Doalah banyak-banyak sambil-sambil kita zikir, sambil-sambil kita dengar dan sebagainya. Dan majlis ilmu ni tempatnya malaikat menaung kita. Sayap malaikat berada bersama-sama dengan kita, mereka duduk bersama-sama dengan kita dalam majlis ilmu. Dan saya teringat bila sebut saja majlis ilmu, saya teringat suatu kisah yang ni diceritakan oleh Ustaz Farujui saya rasa, yang mana bila mana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam diberi pilihan 3. Yang pertama ilmu, yang kedua harta, yang ketiga tahta, jawatan. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memilih ilmu. Bila mana baginda memilih ilmu, sudah pastilah harta dan tahta menjadi milik baginda. Nak memberi gambaran bahawa semuanya berdasarkan kepada ilmu. Dan kalau kita tengok pada hari ini pun suasana semasa kita dalam penghidupan semasa kita ni, kalau zaman atuk nenek moyang kita dahulu, biasanya yang monopoli ataupun yang menguasai bidang keuangan ataupun harta ni terdiri daripada tuan tanah. Siapa yang banyak tanah pada masa tu, maka kayalah dia. Tapi pada hari ini amat berbeza. Yang mana siapa yang mempunyai banyak ilmu, maka merekalah yang menguasai keuangan ataupun menguasai harta dan sebagainya. Jadi berbalik kepada isu kita tadi tu, yang mana ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 222, yang mana innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat ujung sekali, yang pangkal tu saya tak ingat. Yang mana maksudnya sesungguhnya Allah menyukai manusia-manusia ataupun orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang menyucikan diri. Jadi dua indikator kita, yang pertama kita dah tengok maksud hadis, yang kedua kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran memberi kekuatan kepada kita bahawa apa yang kita bincang pada kuliah subuh ini merupakan suatu benda yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita kena taubat. Sebab apa? Sebab kita senantiasa melakukan dosa. Confirm. Siapa kata? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nak taubat? Sebab apa? Sebab ayat tadi tu kata Allah sayang, Allah suka. Kenapa kita nak Allah suka? Kenapa kita nak Allah suka? Nak kena cari redha Allah, nak kena cari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab hajat kita yang final, ataupun dalam bahasa moden ni orang panggil big why. Apa big why kita? Kita nak menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila mana sebut penghuni Allah Subhanahu wa taala, penghuni syurga tu sudah pastilah kita nak mencari rahmat Allah
supaya kita diberi kunci oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke syurga Allah. Ke syurga Allah. Yang tu yang titik tolaknya kenapa kita bincang, kenapa kita tengok dosa. Dosa confirm semua orang ada. Kenapa nak hapus dosa? Allah sayang, Allah suka kepada manusia-manusia yang sentiasa bertaubat dan menyucikan diri. Dan sesungguhnya kenapa kita nak cari benda tu? Sebab apa? Sebab di akhir kita nanti kita nak adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada alam yang ketiga. Kita ada 3 lagi alam. Yang pertama, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar dan alam syurga ataupun neraka. Insya-Allah sama-sama kita berdoa supaya apa? Supaya kita menerima buku amalan masing-masing melalui tangan kanan, merupakan indikator pertama bahawa insya-Allah kita akan mendapat rahmat Allah untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, iaitu cita-cita kita, iaitu harapan kita, iaitu hajat utama kita. Jadi sebelum kita ke sana tu kita kena tengok dululah bagaimana kita nak taubat dan takrifan asal kitanya, apa itu dosa. Dosa kalau kita tengok takrifan yang biasanya lah, yang biasa yang kita dengar, apa itu dosa? Dosa ni kalau ikut sabda Rasulullah SAW yang membawa maksud sesuatu benda yang orang kata menyempitkan dada kita, sesuatu benda yang mendesak kita rasa sesak, ataupun kita rasa malu bila mana orang tahu kita buat benda tu, maka itu adalah dosa. Iaitu maksud ataupun istilah definisi yang senang kita fahamlah. Dan dosa ni pula dia ada dosa besar dan juga dosa kecil. Dosa-dosa besar tu kita tengok, kita dah biasa dah dengan hadis dia. Tak, kita dah biasa, kita dah selalu dengar. Yang mana syirik lah yang paling utama sekali yang kita takut. Tak, syirik yang kita takut. Yang lain tu makan harta anak yatim, menuduh perempuan baik, berzina dan sebagainya, yang tu biasa. Yang mana nak beza dosa kecil dan dosa besar, saya ringkaskan. Dosa besar ni bila mana dosa besar ni dia akan ada ancaman-ancaman ataupun azab-azab yang dilontarkan ataupun yang diberikan oleh, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun daripada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau buat macam ni azab dia pedih, azab dia explain pasal azab, iaitu lebih kepada dosa besar. Okey, sekarang ni kita nak lihat sedikit yang ni kita dah amalkan lah. Ni kita biasa dah amal lah ni, supaya saya nak cakap ni atas dasar untuk mengambil peluang, untuk kita kongsi balik, untuk kita tengok balik, untuk calibrate balik apa yang kita tahu, apa yang kita amalkan, tak sama ke tak? Tak sama ke tak dengan apa yang saya cakap? Mungkin saya salah, kita sama memberi teguran antara satu sama lain. Kita ambil pada surah Wal-As, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali 4 golongan: beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Yang ni kita nak grup yang 4 ni, grup 4 ni. Tak nak grup yang lain, kita nak grup 4 ni, kategori 4 ni: beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Tak semestinya yang berada di depan ni lebih benar ataupun lebih betul berbanding dengan ibu-ibu, ayah-ayah yang berada di depan saya, yang saya yakin dan percaya jauh mempunyai banyak pengalaman dan juga ilmu. Okey, kita berbalik pada bagaimana kita nak tengok taubat kita lah. Taubat kita biasanya yang selalu kita dengar, yang pertamanya sudah pastilah istighfar lah. Ya, istighfar. Yang ini saya ambil knowledge ni daripada pembacaan saya dan juga daripada kuliah-kuliah yang saya ikuti. Yang saya banyak ikuti kuliah biasanya daripada Ustaz Jafri Abu Bakar dan juga Ustaz Hanafiah Abdul Malik, Ustaz Amin, Ustaz Parojui dan lain-lain lah, yang mana sikit sebanyak memberi ilmu kepada saya untuk saya amalkan dan saya mengambil peluang yang mana yang sesuai, yang mana yang cantik, saya cuba kongsi kepada ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sudah pastilah istighfar. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah,
Ya Maha Agung, ampunlah dosa aku. Nah, iaitu kita minta hari-hari, kita perbanyakkan istighfar. Dan istighfar ni pula benda yang magic. Yang magic, yang pelik lah. Kita minta ampun pada Allah SWT, tapi Allah beri pada kita banyak. Tapi saya nak sebut 4 je. Nah, Allah beri kepada kita ni banyak bila mana kita istighfar. Yang pertamanya, kita minta ampun. Tapi apa Allah bagi, sudah pastilah insya-Allah Allah ampunkan kita, yang pertama. Yang kedua, Allah permudahkan segala urusan kita. Allah lapangkan apa yang kesempitan yang kita ada. Yang kedua tadi tu, Allah beri jalan lah, kemudahan, kelapangan. Yang ketiga ni, kalau kita rasa sempit, Allah luaskan, Allah tenangkan hati kita. Dan yang keempat, sudah pasti kita dapat rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Yang lain-lain tu ada yang 10, ada yang 20 dan sebagainya, banyak. Cuma hadis, kalau kita sebut sabda baginda Rasulullah SAW yang membawa maksud istighfar ni, ada 3 tadi itulah. Yang pertamanya, diberi jalan keluar. Yang kedua, kelapangan bila ada kesempitan. Yang ketiga, rezeki yang tidak disangka-sangka. Iaitu istighfar. Iaitu biasa kita buat. Yang keduanya, bila mana kita sebut istighfar, yang kedua, kita banyak melakukan amal-amal soleh untuk kita gugurkan segala dosa-dosa yang kita ada. Macam kita hari ni datang masjid. Datang masjid setiap langkah hapus dosa, satu langkah dapat pahala. Dosa pahala. Alhamdulillah. Ambil wuduk kita berwuduk, kita gugur semua dosa-dosa. Kita masuk majlis ilmu kita pada subuh kita ni pun sama, malaikat mendoakan kita, dan banyak amal-amal soleh yang mana menyumbang ataupun memberi kesan kepada kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang nombor 1 tadi tu istighfar, yang nombor 2 tu adalah amal soleh. Namun begitu, nombor 1 dengan nombor 2 ni penggugur dosa-dosa kecil sahaja. Saya ulang balik, istighfar, amal-amal soleh merupakan penggugur, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa kecil sahaja. Bagaimana dengan dosa besar kita? Kita pun manusia biasa, kadang-kadang terbabas dan sebagainya, tuduh orang, fitnah orang, yang seolah-olah menyumbang kepada dosa-dosa besar, mengumpat. Kadang-kadang kita mengumpat dan sebagainya, Allahu Akbar, nampak benda tu kecil, tapi dia termasuk dalam dosa besar. Jadi bila mana dosa besar ni, sudah pastilah kita kena ada taubat nasuha. Taubat nasuha kita, komponen basic dia ada 3. Taubat nasuha, komponen basic dia ada 3. Kenapa kita nak taubat nasuha ni? Sebab dosa-dosa besar tadi itulah. Tapi kalau dosa-dosa kecil pun berkumpul, asyik berkumpul je, asyik buat dosa kecil je, pun sama lah sekali dia berkumpul menjadi dosa besar. Jadi nak katanya 1, 2, 3 tadi tu nak kena buat lah. Jangan kita buat istighfar dan juga beramal soleh saja. Taubat nasuha ni kita tak pernah buat. Sebab apa? Sebab kita rasa kita tak ada dosa-dosa besar. Yang ni pun sama juga tadi tu. Kita takut termasuk dalam kes yang kedua, sabda Nabi SAW yang mengatakan bahawa bila mana kita rasa kita tak berdosa kita. Dan orang-orang hebat ni, alim ulama hikmah ni mengeluarkan kata-kata ataupun pedoman untuk kita ambil maklum, yang mana jangan pandang dosa kecil. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dosa itulah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan pandang remeh pada dosa-dosa kecil. Kerana apa? Kerana mungkin dosa itulah yang Allah murka pada kita. Yang kedua, jangan pandang kecil pada kebaikan yang kecil. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dengan kebaikan tersebutlah Allah SWT campakkan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan seterusnya. Seperti mana yang telah kita bincang sebelum ni, yang kita kongsi sebelum ni, perempuan Yahudi yang mana
melakukan banyak dosa tu, yang pergi ke telaga tu, dan bagi minum air kepada seekor anjing yang dahaga tu, dengan asbab tindakan tersebut Allah campakkan taufik dan hidayah kepada beliau sehingga mana menjadi ahli syurga. Jadi kita nak benda itulah, kita nak benda walaupun kita nampak kecil, tapi sebenarnya benda itulah yang menjadi asbab kepada kita untuk kita mendapat manfaat, untuk kita mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 komponen taubat nasuha, yang ni pun sama ulang kaji kita. Yang pertamanya sudah pasti kita mengaku dan berhenti. Kenapa saya sebut mengaku? Sebab apa? Sebab kalau kita tak mengaku, kita tak berhenti. Kalau kita tak mengaku, kita tak berhenti. Jadi taubat nasuha ni komponen pertama dia mengaku dan berhenti. Mengaku inilah yang benda yang penting. Mengaku ni hanya orang-orang yang beriman sahaja yang boleh mengaku benda tu salah. Hanya orang yang ada ilmu sahaja boleh mengaku, ya Allah, aku buat salah ni, ya Allah. Ya Allah, ni salah ni, ya Allah. Aku kena berhenti. Jadi kena ada ilmu, kena ada iman, barulah kita boleh mengaku. Kita kata kita salah, kita pun berhenti. Iaitu berhenti pertama. Soal pertama, berhenti perbuatan fizikal. Yang kedua, bercita-cita untuk berhenti. Seterusnya tak nak buat dah. Stop pada hari ni dan besok tak nak buat. Iaitu step yang kedua. Yang ni pun sama, ada kaitan dengan perbuatan hati dan juga fizikal. Perbuatan hati dan juga fizikal. Dan komponen yang ketiga, inti kepada taubat nasuha. Inti kepada taubat nasuha. Inti taubat nasuha ni, kalau saya lupa, saya ambil perkataan inti kepada taubat nasuha ni, saya ambil daripada Profesor Madya Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Inti kepada taubat nasuha, apa inti dia? Iaitu menyesal. Menyesal kita. Yang pertama mengaku dan berhenti, yang kedua tidak akan mengulangi, yang ketiga menyesal. Menyesal ni inti, dan menyesal ni perbuatan hati. Menyesal ni payah sikit. Menyesal ni payah sikit. Contoh saya nak bagi contoh yang mudah, nak tahu kita menyesal ataupun tak dengan dosa-dosa kita. Contoh, saya nak bagi contoh yang lain lah. Sebab apa? Sebab saya segan lah saya nak bagi contoh-contoh yang dahsyat. Sebab apa? Sebab orang-orang yang berada dalam masjid ni semua orang-orang hebat. Orang-orang hati bersih dan sebagainya, insya-Allah ahli syurga. Jadi saya tak nak bagi contoh-contoh yang dahsyat. Saya nak bagi contoh analogi yang mudah. Contohnya kita biasa minum teh tarik lah. Kita biasa minum teh tarik. Tapi dalam suasana semasa kita pun semakin meningkat dan sebagainya, kita rasa taubat dah tak nak minum teh tarik kita. Teh tarik tu bukan dosa, cuma saya nak bayangkan analogi tu supaya senang kita nak nampak. Kita pun rasa, Allah, aku nak stop dah, tak nak minum dah teh tarik pertama. Aku akan bercita-cita untuk tak akan minum besok dan lusa dan sebagainya. Kedua. Yang ketiga, aku menyesal. Menyesal ni seolah-olah bila mana kita tengok teh tarik tu, kita terus tolak teh tarik. Kita tak rasa, kita tengok teh tarik, Allah sedapnya teh tarik. Aku rasa aku nak minum sikit kot. Nak rasa lagi kot, sebab aku pernah rasa dulu teh tarik ni bagaimana seronoknya teh tarik. Aku nak rasa sekali lagi lah. Yang itu ciri-ciri menyesal tu tak ada. Tak dapat kita pengiktirafan menyesal tu. Jadi kalau menyesal ni, dia punya takrifan dia bila mana, jangan salah anggap teh tarik tu tak ada masalah apa-apa. Cuma masalah kesihatan lah. Dia tak adalah masuk pada dosa-dosa besar yang kita bincang ni. Cuma nak senang nampak, bila mana kita tengok teh tarik tu, kita tengok saja terus kita berpaling muka dan kita tak ingat dah apa yang nikmat yang kita rasa masa kita minum teh tarik terdahulu. Yang tu maksud dia menyesal. Sebab apa? Sebab dia istilah apa menyesal ni, bila mana kita rasa kita hilang terus nikmat yang kita buat kejahatan dulu dalam hidup kita. Kita tak rasa, tak ingat terus nikmat yang kita buat dulu. Sebab apa? Sebab maksiat ni dia ada nikmat dia. Nikmat maksiat. Bila mana kita bayangkan, contoh yang keduanya isap rokok. Orang isap rokok ni, bila mana dia dah berhenti lama, dia tengok kotak rokok pun dia dah rasa seronok, dia dah rasa semangat dah, dia rasa aura rokok tu.
Yang tu yang seolah-olahnya apa orang kata memberi gambaran bahawa komponen menyesal tu mungkin ada tapi tak dapat 100% lah. Mungkin dapat 70%, 60%, ataupun dalam bahasa kita pada hari ni, anak-anak kita pada hari ni sekadar lulus lah C ataupun C+. Tapi yang kita nak adalah what we so call 100% untuk kita dapat full mark. Sebab apa? Sebab full mark ni kita nak tadilah tergolong dalam innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita nak masuk dalam golongan tersebut. Jadi 4. Yang ketiga tadi tu adalah taubat nasuha. Dan yang keempat ni, kalau kita ada dosa dengan Allah SWT, dia tamat pada nombor 3 tadi dah. Istighfar, melakukan amal soleh. Yang ketiga adalah nak taubat nasuha. Yang keempat ni tak ada. Tapi dalam kehidupan kita hidup dengan masyarakat, kita hidup dengan kawan-kawan kita, ahli keluarga kita dan sebagainya. Ada dosa-dosa besar kita tu terhadap manusia lain. Contohnya kita curi harta orang, kita ambil tanah orang, tak, kita tukar nama dan sebagainya. Itu dosa-dosa besar yang mana berkaitan dengan orang. Ataupun kita fitnah orang sampai malu dia. Tak, fitnah. Yang ini, yang keempat ni, kita kena minta maaf pada manusia-manusia yang terlibat dengan kezaliman kita. Kita kena minta maaf yang ni. Kalau kita terlibat dengan duit, dengan harta, bukan sekadar kita minta maaf, tetapi kita pulangkan balik. Kita pulangkan balik hak mereka kepada mereka. Kalau kita rasa kita jumpa dia, tiba-tiba minta maaf dengan dia tak nak bagi maaf, tak nak, aku tak maafkan, kita jumpa pada mahsyar nanti. Yang tu menggelupurlah kita. Menggelupurlah kita. Kalau kita berada di pihak sana, tak payahlah. Sebab apa? Sebab banyak lagi benda yang kita kena fikir di pada mahsyar nanti tu. Kita tak nak fikir yang pasal benda-benda yang kita boleh settle kat dunia ni, kita settlekan tu. Tapi orang yang tak ada ilmu, iman dia pun tak ada tinggi sangat, mungkin dia bolehlah kata benda macam tu. Tapi kalau kita ni orang yang sentiasa berada di masjid, yang sentiasa terdedah kepada amal soleh, kebaikan-kebaikan dan sebagainya, insya-Allah kita tak keluar kata-kata tersebut, kita maafkan. Kalau benda yang berkaitan dengan harta, pulangkan balik. Baikkan dengan harta, pulangkan balik. Jadi ada empat komponen yang biasa kita buat ni, yang biasa kita buat, dan kita ulang baliklah benda ni, ulang balik sampailah kita meninggal. Istighfar, melakukan amal soleh, taubat nasuha, dan juga minta maaf pada manusia-manusia lain yang kita zalimi. Sebab apa? Sebab kita risau juga sabda Nabi SAW yang membawa maksud, siapa orang-orang yang muflis? Siapa orang-orang yang muflis? Sahabat baginda jawab, yang tak ada harta lah muflis. Bukan. Yang muflisnya dia buat banyak pahala dia. Tapi bila mana di pada mahsyar nanti, ditolak sana, tolak sini, tolak sana, tolak sini, ambil pula dosa orang lain masuk kat dia. Sebab apa? Sebab dia menzalimi orang lain. Jadi sikit sebanyak ada 4. Dan indikator yang mana saya ambil sikit lagi, saya ringkaskan supaya kita dapat manfaat. Kalau tak kita tahu apa itu dosa kecil, dosa besar. Kita ada 4 step untuk kita melakukan taubat kita. Tiba-tiba yang terakhir ada 4 ni, yang mana kita nak detect diri kita, nak jadi indikator kepada kita yang kita buat ni diterima oleh Allah SWT ataupun tak. Ayat tu yang penting. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita rasa syok sendiri, kita buat tu, buat ni dan sebagainya, tiba-tiba tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 4 daripada kata-kata ulama hikmah, ada 4 indikator. Yang ini saya rasa daripada Imam Nawawi lah. Yang ni ada 4 ni indikator 4 ni. Indikator 4 ni yang memberi gambaran kepada kita taubat kita diterima oleh Allah SWT ataupun tak. Ni ada 4 ni. Dan 4 ni pula untuk kita guna untuk nilai diri kita. Jangan kita guna untuk nilai orang lain.
Jangan kita guna 4 indikator ni untuk nilai Bilal kita, Bilal Hamid kita. Jangan kita nilai Imam Hisham kita. Jangan kita nilai Tuan Aziz kita. Jangan kita nilai Haji Aziz kita, Haji Rahim kita dan orang-orang lain. Kita nilai kita. Yang 4 ni untuk petunjuk pada diri kita. Yang pertamanya, sudah pasti bila mana kita bertaubat, yang 4 tadi ya, yang 4 tadi kita bertaubat, Allah akan susunkan kehidupan kita dengan memberi orang-orang yang soleh, solehah dan sebagainya dekat dengan kita. Automatik suasana kita bertukar, kawan-kawan kita bertukar. Kalau dahulunya kawan-kawan kita semua style lain, sekarang ni semua style dia yang lain. Kalau dulu kita tak pernah datang masjid, tiba-tiba bila kita datang masjid ni, semua orang masjid dekat dengan kita. Ustaz-ustaz pun seronok berkawan dengan kita. Itu indikator pertama. Indikator pertama tu, kita dah masuk kategori Allah SWT. Yang tadi tu, yang ayat surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Menyukai Allah, menyukai orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Yang kedua, kita rasa bila mana nampak sesuatu tu, kita seronok kita nak berhenti maksiat. Seolah-olah seronok sama kita buat kebaikan. Seronok kita berhenti maksiat ni, seronok. Allah Akbar, Alhamdulillah, syukur aku dah berhenti berhenti, syukur. Seronok sangat, rasa kemanisan kita berhenti what we so call menikmati benda-benda yang lara yang kita pernah buat sebelum ni. Itu indikator kedua. Yang pertama, kita dapat kawan-kawan yang soleh dan solehah, keliling kita semua orang baik-baik, sentiasa beri nasihat kepada kita dan kita pun senang untuk berkomunikasi dengan mereka. Yang keduanya, sudah pasti kita punya hati kita seronok untuk melakukan kebaikan dan seronok untuk meninggalkan maksiat. Yang ketiganya, sudah pasti kita punya keinginan kita kepada dunia tu dah berkurang dah berkurang. Maksudnya seolah-olahnya kita kata, oh, hari ni kita nak pergi sana lah, kita ada projek ataupun ada benda yang kita nampak macam keduniaan. Walaupun benda dunia ni kita boleh convert kepada akhirat tapi banyak layer kena susun sampailah ke akhirat. Yang saya cerita ni seolah-olah benda tu seolah-olah macam dunia, tapi kita tak nampak dia ada hubung kait dengan akhirat. Kita seronok nak pergi tu. Ada projek, nak buat perumahan dan sebagainya, kita rasa seronok. Tapi kalau kita rasa seronok nak buat perumahan, nak buat projek untuk bantu anak-anak yatim ataupun untuk membantu sekolah-sekolah tahfiz, yang tu lain cerita. Yang saya maksudkan ni adalah dia seronok dengan benda-benda yang menyumbang kepada dunia semata-mata. Dan yang keempat, sudah pasti bertambah yakin beriman, iaitu yakin dan percaya. Bertambah yakin dan percaya dia bahawa rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam konteks kehidupan kita, sesibuk mana kita sekalipun dalam melakukan pekerjaan, bila mana waktu solat kita berhenti solat. Sesibuk mana kita mesyuarat dan sebagainya sekalipun, berurusan bagaimana sekalipun, bila ada solat kita berhenti solat. Sesusah mana kita sekalipun, bila mana ada majlis ilmu di sekitar perumahan rumah kita pergi. Yang mana seolah-olah memberi gambaran bahawa tak apa, aku buat sekadar ini saja ni, aku nak utamakan ibadat pada Allah SWT, dan aku yakin dan percaya bahawa rezeki itu datang daripada Allah SWT, bukan usaha aku. Kita ahli sunnah wal jamaah memang kita kena buat macam gitu. Usaha-usaha kita ni adalah amal soleh kita untuk mendapat takdir yang terbaik daripada Allah SWT. Tapi takdir tu datang adalah kerana Allah SWT dan tidak ada kaitan dengan usaha-usaha kita. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian kita pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah kita sama-sama mendapat sikit sebanyak ulangan, mendapat sikit sebanyak benda-benda yang kita dah ada sebelum ni, kita dah buat dah. Cuma lebih semangat lagi lah bila mana orang A kata macam yang sama, B kata sama, C kata sama. Jadi kita pun seronok. Sebab apa? Sebab kita melakukan benda-benda yang sama dengan orang-orang soleh melakukan benda yang sedemikian.
Yang pertamanya kita bincang tadi, apa itu dosa. Semua orang berdosa. Kenapa kita nak taubat? Kita nak tengok surah Al-Baqarah ayat 222, 4 kali 2. Al-Baqarah 222. Dan bagaimana cara kita nak taubat? Ada 4 tadi tu. Istighfar, amal soleh, taubat nasuha, dan minta ampun pada manusia. Dan indikator kepada amal soleh yang kita buat 4 ni, kita nak delete dosa kita ni, pergi kepada another 4, iaitu yang pertamanya Allah susun kawan-kawan kita. Allah susun kawan-kawan kita. Yang kedua, kita rasa seronok kita tinggal maksiat. Yang ketiga, kita tak pandang dunia. Dunia kita tak pandang. Maksud saya dunia ni yang dunia semata-mata. Kena ingat, kita kena tengok betul-betul juga, sebab semua yang berada dekat dunia ni semuanya ada kaitan dengan akhirat. Semua ada kaitan dengan akhirat, cuma kita tak hubungkan sahaja. Jangan kita ingat semua yang ada depan mata kita ni dunia. Bukan. Semua yang ada dunia ni diciptakan untuk kita, dan kita ni akhirat tu diciptakan untuk kita. Jadi dunia jambatan akhirat. Guna apa yang ada di dunia untuk kita mendapat kebahagiaan di akhirat. Yang dunia yang saya maksudkan yang ketiga ni, dia nampak dunia semata-mata, dia tak hubung kepada akhirat. Dan yang keempat, sudah pasti bertambah yakin dia pada Allah SWT, yakin dan percaya rezeki itu datang daripada Allah SWT, bukan usaha dia. Bila mana dia yakin pada Allah SWT, sudah pastilah dia akan membuat suruhan Allah dan larangan Allah terlebih dahulu berbanding dengan usaha-usaha yang dia jangkakan bahawa rezeki itu dapat daripada usaha dia. Jadi sekadar itu sahaja. Mohon ampun dan maaf di atas segala kelemahan, tutur bahasa yang tidak sempurna, dan juga kesalahan-kesalahan yang mungkin merupakan kelemahan saya sebagai manusia biasa. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya. Dan insya-Allah kita sama-sama sampaikan apa yang kita dapat pada pagi ini kepada ahli keluarga kita, kepada sahabat andai kita, supaya apa? Supaya kita dapat saham akhirat kita. Bila mana meninggalnya anak Adam, kita ada 3 benda yang bantu kita: sedekah jariah kita, anak yang soleh yang mendoakan kita, dan ilmu yang bermanfaat. Jadi share lah ilmu yang kita ada, walaupun orang tu dah tahu, tapi kita share. Sebab apa? Sebab mungkin dengan apa yang kita share, semangat mereka tu semakin bertambah, maka kita dapatlah saham kebaikan daripada rakan-rakan kita tu. Dan kalau kita tengok kisah sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ulang balik, saya dah cakap dah sebelum ni, yang mana kelebihan Saidina Abu Bakar ni tak boleh ditandingi. Dan salah satu punca dia, 10 ahli syurga sahabat baginda tu, 6 daripada 10 ni asbab masuk Islamnya di tangan Saidina Abu Bakar. Nak memberi gambaran bahawa ilmu nak kena sebarkan. Bila mana orang lain amalkan, sudah pasti amalan tu dapat kepada si pengamal, dan yang memberi ilmu, yang memberi perkongsian dan sebagainya dapat benda yang sama tanpa mengurangkan sedikit pun amalan ataupun pahala si pengamal. Jadi sekadar itu saja. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.